بالله من الشيطان الرجيم ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. Maka saya kepada saudara pengusi masjid Ahmad Ibrahim, betul, khususnya ahli jawatankuasa takbir masjid, barisan kepimpinan, penduduk, ibu-ibu, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini saya pun tak pernah ceramah petang-petang macam cencaru makan petang. Petang ni dia prepare for myself, mandi, minum-minum dengan isteri. Sebab sekarang malam nak ceramah di tempat-tempat lain. Singapura ni petang, memang betul cencaru makan petang. Turun-turun kapal terbang je, udahlah cuaca buruk belah tu, goyang-goyang kapal terbang, kecut rok perut. Dengar budak depan menjerit, saya pun menjerit juga. Orang kampung naik kapal terbang. Tentang selamat sampai landing, keempat, gedebuk-gedebuk, rehat sekejap, mandi, mari ceramah. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan sekalian kerana sudi hadir pada malam petang ini. Especially yang jemput saya mari sinilah, mewakili ayah anda Cikgu Ahmad Hassan, yang mana saya rasa ni kali kedua untuk pijak di tanah Singapura ini untuk tujuan ialah berceramah. Kalau transit tu ingat 2 kali dah, pergi Mekah dan sebagainya. Muslimin yang dan sekalian, kita masuk maghrib pukul 7.17. Ceramah saya ni tak boleh pendek, dia kena panjang. Saya akan berhenti jam 9 malam. Ya, itu kalau diizinkan lah, maka tak sembahyang maghrib lah kita. Ya, ini mazhab apa pula mari ni. Tak, saya akan berhenti insya-Allah. Saya akan try for the best around 45 minit daripada sekarang. Dan insya-Allah moga-moga apa yang saya akan sampai ni, tadi tengok ustaz kita tadi Ahmad Dahri, ya, orang lama cakap berikan tentang kesepaduan, tentang tarahum, tentang tawadun, iaitu tentang kasih sayang, cinta mencintai, jangan bergaduh, jangan duk berkelahi. Sebab kita ni ialah kalbunyan, macam building, macam binaan. Ya, dia ada di binaan itu piling, ada besi, ada simen, ada cat, ada skru. Dia tak boleh salah satu cacat. Kalau skrunya tak pasang elok, mungkin makan masa 2 tahun, dia akan ranap jatuh. Kalau pilingnya tak betul, maka dia akan runtuh, dia akan roboh. Begitu juga manusia. Bila start baca, selalu dia tengok baca kenyataan bot, apa nama ni tadi, di luar tadi tu. Ya. Tak lain tak bukan, maknanya kesinambungan umat Nabi Muhammad ini berdasarkan kekuatannya kepada perpaduan ataupun bersatu padu. Kata Allah kata, innamal mu'minuna ikhwah. Kita ni, you tak kira you Cina ke, India ke, Menggali ke, Bangladesh ke, tapi dia mengucap la ilaha illallah. Islam itu. Ya. Kalau mari orang Sarawak, la ilaha illallah, Islam juga. Mari orang Sabah pula, macam style dia, semuanya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Kita adalah bersaudara. Dengan kes inilah, disebabkan kes at-ta'akhi fillah, atau at-ta'akhi, persaudaraan dalam Allah, maka tuan-tuan dan puan sekalian, lahirlah sebuah negara Islam yang pertama di dunia, yaitu yang bernama Al-Madinatu Al-Munawwaratu, pekan yang ada kilauan, yakni cahaya atau dicahayai bandar tersebut. Maka ulama-ulama, para tok-tok guru,
dan membicarakan tentang kaedah masyarakat Rabbani, negaranya Madani. Maknanya negara Madani, negara macam Madinah. Masyarakatnya masyarakat Rabbani yang sentiasa ada semangat ihsan antara dia dengan Allah, antara dia dengan Rasulullah, antara dia dengan mak bapak, antara dia dengan anak-anak, suami, pasangan dan yang seberikutnya. Iaitu ihsan. Iaitu bila buat amal ibadat, rasakanlah you buat benda ni sebab you nampak Allah. Kalau you tak nampak Allah, maka Allah ingat nampak kamu. Contoh dia kan, saya pakai tutup aurat bukan pasal nak datang ceramah, nanti ustaz kata apa benda pula. Tak. Datang tutup aurat ialah kerana aku nampak Allah tu tengok aku. Aku rasa Allah duduk depan aku. Batu orang semayang, Nabi kata fala yaltafitu shimalan wala yaminan wala faqan wala taht. Bila tengok semayang, jangan siapa-siapa tengok kanan, kiri, atas, bawah. Tengok tempat sujud. Why? Because Allah berada di depan kamu. Bila you iltifat kanan kiri, Allah akan tarik pandangan Allah atas kita semayang tersebut. Maka semayang kita tak boleh dapat cegah mungkar, cegah maksiat. Mari masjid Singapura, tak pernah tengok Singapura perak. Semayang Allah tengok lampu benda ni atas. Tengok banyaknya korang sini kan. Tengok, tak dapat apa-apa. Semayang sah. Tapi orang Jawa Johor ngomong, pahalanya waste and take. Makna pahalanya orang eneng. Dah tak ada dah. Sebab semayangnya sah, tapi dia punya kualitinya tidak ada. Nothing. Semayanglah. Pergilah haji beratus kali. Buatlah umrah beribu kali. Tapi kualitinya tak ada. Letih sahaja. Bagaikan fata morgana. Kasarabil ma'. Rasa hebat amal kat dunia. Tapi tak dapat kualiti daripada Allah. Akhirat nanti nampak sana kunang-kunang air. Panas-panas haus air. Ni tengok ada air sana, pergi kena tipu dengan kepanasan tadi yang amat terik. Begitulah amalan kita, na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat sekalian, kita selalu sebut tentang kalimah inna lillahi. Saya nak sebut, kenapa keluarga Islam pincang? Kenapa masyarakat Islam jadi bergaduh? Kenapa orang Islam kahwin-kahwin dicerai? Kenapa ramai orang Islam, contohlah mungkin di Malaysia, sebut ni suasana kami di Malaysia, baru ni budak Johor, Nurul Nadira ataupun Dirang, kena bunuh, kena bakar sampai rentung. Kenapa jadi macam itu? Tuan-tuan sekalian, persoalannya ialah bila tak ada kaedah inna lillah. Apa makna inna lillah? Kita milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Sesungguhnya kami kan kembali padanya. Inna lillah. Whatever, whenever, wherever, Land Rover, semuanya adalah kita milik Allah. Sebab tu lagu baru ni saya dengan satu artis dangdut satu masa dulu, namanya Iwan Dandut. Kenal kan? Iwan Dandut. Saya menyanyi, saya Ustaz Fadil Mustafa, saya dengan seseorang staf pengurusi Medresa Jakim dalam RTM Malaysia. Dia kata apa? Dia pegang mic dia, lagu dangdut, tapi sini kata dia indah. Dia ada apa dia? Lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah pantai yang indah, subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya.
semuanya Allah punya. Allah Akbar kan? Tak. Gini badan. Lepas tu dia kata apa? Ni saya kata ni. Saya ngapet dia kata dia. Dia bagi sini tu. Daripada dia. Lihatlah burung yang terbang. Subhanallah. Kita kurang ajar sebab jarang kata subhanallah. Ui, besarnya. Sebab उसके दिल के अंदर बहुत पागल हो गया है. Ni. Dalamannya ada problem. Nama dia kan? Lihatlah burung yang terbang. Subhanallah. Itu Allah yang punya. Lihatlah bunga yang mekar. Subhanallah. Itu Allah yang punya. Dia korek. Tiada yang engkau punya. Semuanya Allah punya. Allah. Tak rasa tuan-tuan tak pentah. Dia ni tak ada muzik. Kalau muzik ingat gini semua orang baca dengar. Ini confirm Ustaz Malaysia buat sesat. Kan? Yang kau lihat bukan kau punya. Itu semua Allah punya. Ujung ni apa dia? Dari itu janganlah sombong, janganlah riak serta iri hati. Dunia hanya pinjaman sementara. Akhirnya kembali kepadanya. Inna lillah. Akhirnya kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita dikembalikan kepada Allah. Suami ibu-ibu milik Allah. Isteri tuan-tuan milik Allah. Anak-anak kita semuanya milik Allah. Apa yang ada pada kita bukan kita punya, tapi Allah punya. Dengar kan? Tapi something tau. Kalla innal insana layatgha. Terang-teranglah surah tu. Kalla innal insana layatgha. Manusia ni makin besar makin melampau, turut, tughian, jahat, samsing, gedebe. Bila ara'ahu istaghna, bila dia dapati dirinya dah senang belaka. Mak dia boleh dia lawan, bapa dia boleh dia tentang, adik-beradik dia ego, hampa semua mengaji malas, tengok aku rajin mengaji. Sekarang tengok siapa yang hebat. Inilah akibat. Mak dulu boleh zaman mak dulu, bukan macam sekarang. Sekarang zaman kita dah lain, mak. Pa, ma, mami, papi. Different lah mama, papi. Mama, gitu mak. Dia pergi papi kawan tu. Tuan-tuan. Sekarang zaman lain, zaman ni, tak apa-apa duduk diam je lah. Dia tak hormat kita sebab apa? Baru dalam ayat daripada Iqra. Belajarlah. Profesor muka dia tak kata, bacalah. Belajarlah. Sebab orang bila nak baca Quran, dia mesti belajar. Nabi baca Quran, Nabi belajar dengan siapa? Jibril. Ma'ana biqari. Iqra. Baca. Sekarang mari belajar balik. Baca Iqra. Tengok kan? Kita jadi sombong dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tengok ya. Apa kata Allah dalam Quran? فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Ya, sebelum tanya pada وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Ya, saya nak bincangkan apa dia? Inna sa'yakum lasyatta.
Sesungguhnya kerja kita yang kita buat ni semuanya berbeza-beza. Saya ustaz, cikgu, engineering, catering, putering, spring. Spring, potato spring. Tengok kan. Inna sa'yakum lasyatta. Hidup kita berbeza-beza. Apa yang samanya? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Apa janji Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang nak sama kita ni, ya, kita ni buat kerja masing-masing. Tiba-tiba pasal takwa, kita duduk dekat masjid Ahmad Ibrahim. Tengok. Cuba tengok lelok. Kerja bukan start semua ni. Ini bukan kerja cikgu, ada yang kerja nurse dulu, jurawat, ada yang kerja doktor. Mari sini banyak. Fa'amma man a'ta. Maka orang-orang yang rajin menyumbang duitnya, tenaganya, masanya, wa a'ta wattaqa, dan dia takut ke Tuhan, wa saddaqa bil husna, dia yakin dengan ganjaran baik daripada Tuhan. Apa janji Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami janji, kami akan tunjuk dia jalan mudah dalam hidup dia. Tak confident lagi. Tengok kan? Sebab itu, dalam rumah tangga ni, Nabi role model. Seperti saya baca ayat tadi, ayat mukadimah macam mana? Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Apa kata Allah? Dialah yang mengutuskan rasulan, seorang rasul di kalangan kamu, ummiyin, buta huruf, tak kerti baca, tak kerti nulis. Dia pandai dengar, otak dia cerdik. Tuan-tuan tolong. Ada orang confident sangat, dia rasa hebat, dia baca buku, dia jadi orang yang hebat. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, bukan Tuhan nak tengok yang itu. Tuhan nak tengok apa dia? Fa'amma man a'ta wattaqa. Apa sumbangan kita dan apa bagaimana takwa kita dengan Allah. Anak mengaji PhD tinggi, anak pegawai hebat-hebat, tapi dengan Allah sombong. Layatra. Kecil-kecil nampak semayang, bila dah besar haram tak solat. Anak perempuan pakaian tak jaga, tak tutup aurat. Inilah bahana masyarakat Asia Tenggara pada hari ini, di kalangan wanita-wanita kita hari ini. Orang lelaki ramai tak solat. Orang lelaki mak bapak tak kisah kalau anak tak semayang. Tak apa. Semayang ni tolak orang bagilah orang alim-alim ni semayang. Kita tak payah semayang. Orang kafir tak semayang pun bahagia. Orang kafir tak semayang pun kaya. Sebab apa? Hari ini ulama kata manusia hukum pakai akal, bukan akal pakai hukum. Tuan-tuan dan puan sekalian, Allah cipta kita ni makhluk ada 4. Allah cipta makhluk ni ada 4. Yang pertama, makhluk yang ada akal tak ada nafsu. Itulah malaikat. Ada akal tak ada nafsu. Perut tak ada. Bila perut tak ada, makna nafsu tak ada. Orang kita jahat pasal nafsu tu ada. Kalau nak makan, dia pula suruh. Lepas makan, nafsu satu lagi pula. Rumah kecil, tak cukup besar, dibesarkan lagi. Sanggup berhutang sebab ikut nafsu. Malaikat tak payah. Malaikat ni la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah derhaka dekat Tuhan mereka. Mereka buat apa saja yang Tuhan mereka suruh mereka lakukannya. Sebab
dia tak boleh fikir. Sebab akal dia tahu Allah suruh buat. Itu nombor satu. Nombor dua, ada nafsu tanpa akal. Binatang. Binatang ni akal tak ada. Kerja dia nak mentah ke darah je kerjanya. Rimau yang penting kau boleh makan kuda tu. Bolang ke yang penting aku dapat cakar ular di bawah. Aku dapat tangkap ikan dalam laut. Kerja dia nak makan. Dia tak fikir benda lain lah. Hak orang ke, hak siapa ke. Sebab yang penting aku nak jaga nafsu makan. Tak kira halal haram, bantayun, sayun. Yang penting kenyang. Betul kata nasyid. Orang Indonesia nasyid. Saya tiru nasyid tu. Ketika saya belajar dulu ni. Dia kata apa dia? Tak kira yang halal. Tak kira yang haram. Asalkan cukup makan. Allah. Tak kira yang halal. Teneneng. Tak kira yang haram. Teneneng. Asalkan cukup makan. Tuan-tuan. Tak kira. Yang penting. Tapi sembayangnya orang eneng. Sembayangnya tak ada. Sayang kan? Tuan-tuan. Ni contohlah. Binatang kerjanya, dia tak payah sembayang. Tengok binatang, tuan-tuan. Binatang. Kuku kucing. Siapa ada kucing kat rumah? Ada kucing? Cuba tengok binatang ni kerja nak makan. Binatang tak perlu tempat tidur. Binatang tak perlu dimandikan. Binatang tak perlu kereta dan sebagainya. Contohlah kan. Kerja daripada dia. Nak makan. Lepas makan, ramen. Tu kerjanya. Dengan izin kan marah orang sini pula. Itu kerja. Sebab dia tak nak makan. Kucing 10 tahun kuku dia tak kerat. Panjang tak? Panjang tak? Apa mengangguk pula? Mana ada kucing panjang kuku? Masa bila kucing ambil sikit kuku? Tak ada. Tuan-tuan. Tengok kambing. Janggut. 10 tahun janggut dia tak trim. Panjang tak? Tak. Sebab dia tak ada akal macam mana nak gunting. Makhluk yang ketiga. Ada akal, ada nafsu. Ada akal, ada nafsu. Kalau orang kuku tak digunting 10 tahun. Panjang dia, Masya Allah, 6 meter. Kalau bulu ketiak tak dibuangnya 2 tahun. Sama panjang dengan tangan. Nabi kata dalam satu hadis Ibnu Asakir, orang perempuan kalau nak tidur, tidurlah atas lengan suaminya. Suara kekasih. Apa dia? Orang perempuan isteri kalau nak tidur, biar lena sampai tertidur. Saya ni orang Kedah. Sampai tertidur atas lengan lelaki dia. Mana ada orang perempuan kepala besar kipas tu, mampus ketiak lelaki dia. Kena stroke, angin amar. Tuan-tuan. Sampai lena, bila lena dia, pelan-pelan dekat yang abang dah lengah. Sorry lah bang, tak. Cuba bayangkan kalau bulu ketiak suaminya 2 tahun tak buang. Tertekik mati. Sebab dililit oleh bulu ketiak suami. Bukan kutu biasa, kutu babi penuh. Tuan-tuan nak cerita. Sebab apa? Baca Nabi daripada dia. Orang manusia, Nabi kata, bulu ketiaknya, bulu kemaluannya, kukunya. Lepas 40 hari kena diguntingkannya. Nampak kan? Ketiak tak boleh panjang lebih 40 hari. Kemaluan bulu hari-hari tak boleh panjang lebih 40 hari. Kena repair. Ni misal tak boleh 40 hari. Tutup habis.
Bila bersin, asin. Once upon a time, Nabi balik daripada kerja Nabi. Aisyah menyambut kepulangan Nabi dengan segelas air suci. Diberi kepada Nabi. Nabi tengok, minumlah ya Rasulullah. Isakala teh. So ambil Aisyah, awak minum dulu, nanti saya minum kemudian. Kan drama ada bahasa Arab kan, ada Melayu. Singapura dia kan, macam Doraemon tu cakap Melayu, tapi dia bahasa terbalik. Minumlah ya Rasulullah, awak minum dulu, nanti saya minum kemudian. Awak tak faham ke? Contohlah. Maka Aisyah minum dulu. Nabi minum, Nabi cari di mana bekas bibir isteri yang dicintai. Di situlah diletak bibir Nabi. Allah. Benar buat tuan-tuan? Tengok misai laki punya panjang 2 tahun tak buang. Masuk gini kembang macam buah kembang semangkuk. Bini nak minum gitu. Geli, bulu ketiak ada bau. Contoh dia. Sudahlah. Sebab apa? Sebab ada akal tapi ikut nafsu. Tuan-tuan, udah kat pukul 7 dah. Sekejap lagi azan. Kita berhenti lah. Tahun depan pagi pula. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, Tuhan buat bila sebut akal nafsu tak boleh jaga. Kadang-kadang akal tak boleh kontrol nafsu. Apatah lagi nafsu, memang kerja dia nak menguasai akal. Ramai orang tahu solat itu wajib, tapi ramai orang buat-buat tak tahu. Cuba tanya, saya cabar tuan-tuan. Tanya anak muda kita. Tak semayang ke adik? Saya semayang lah pakcik. Adik tahu tak? Semayang tu wajib ke apa? Wajib. Kenapa tak buat? Ni. Kan? Kau suka hutang kan? Ko हमेशे चुरा लो kan दिल में कहे आप जिसे बेकुam उसके दिल के बहुत पागल हो mana dalaman dia habis. Allahu Akbar. Patu Nabi daripada dia, karamul mu'min dinuhu, mulianya kita kerana agama. Wa muru'atuhu aqluhu, mulia adik-adik kerana ilmu pengetahuanmu. Wa husnuhu khuluquhu, cantiknya kita kerana akhlaknya. Tuan nampak tak? Dalaman. Ya? Sebab itulah tuan-tuan, Allah ni disebut dalam surah Matahari, juzuk 30, surah Matahari, surah Asy-Syams. Dia kata apa dia? Wa nafsin wa ma sawwaha. Allah bersumpah dengan jiwa manusia, kan? Cantik sama rata dah. Ni akan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami cipta manusia dengan sebaik-baik kejadian, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan. Akal, logik dah ada dah. Masalah apa dia? Dalam ayat Matahari tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Masalah apa dia? Kami letakkan dalam hati manusia itu jahat dengan takwa. Maka Allah kata dalam ayat yang sama, qad aflaha man zakkaha, untunglah orang yang menyucikan jiwanya dengan ketakwaan. Wa qad khaba, rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan fujur, dengan kejahatan. Tuan-tuan dan puan sekalian, isteri Nabi Nuh
dan Nabi Lut. Mereka dalam neraka. Sedangkan Nabi suami kekasih ilahi. Kenapa ibu-ibu? Sebab dia tak nampak inna lillah. Anak Nabi Nuh bercakap takbur. Nabi Nuh panggil, wahai anakku, irkam mana. Naiklah kapal dengan kami. Anaknya ego. Baru jadi orang muda, 25 tahun lebih kurang. Dia cakap bersepak, I'm swimmer. Saya pernah pingat emas Olimpik Singapura. Kalau berjadi mana-mana saja kan ku boleh renangi. Kata Nabi Nuh, jangan nak, jangan. Kan bapak sayang anak. Jangan nak, oh janganlah takabur. Ini bukan pertandingan Olimpik. Sampai Bukit Judi. Bukit yang tinggi tu tenggelam. Dia nak berenang lama mana? Tangan kita ni berenang habis-habis 100 meter je. Dia kuat dada, kuat lentang, kuat kupu-kupu, kuat kentut, buah benda. Tangan boleh kram. Ayah tinggi tu. Nu. Wa nabbihum annal ma'a qismatum. Ada ayat tu kan? Kami keluarkan air bawah, kami keluar atas, hujan turun. Akhirnya mati dia anak dia. Allah tegur Nabi Nuh. Hei Nuh, bukanlah anakmu di kalangan ahlimu, bukanlah istrimu di kalangan umatmu, bukanlah anakmu dan istrimu, ahli keluargamu hanya yang bersamamu di atas kapalmu. Nabi Nuh pun menangis. Lepas tu orang datang minta syafaat. Ya Nabi Nuh, bagi syafaat. Oh, I'm sorry. Aku dulu kurang ajar dengan Allah. Aku minta bini aku selamat. Aku minta anak aku selamat. Aku tahu anak aku memang dah kupur dah. Aku minta juga tapi Allah tegur aku. Oh, tak. Tuan-tuan, seorang Nabi ditanam hidup-hidup dalam bumi, tinggal baki kepalanya di atas bumi, diambil digergaji oleh pengikut Nabi, terbelah dua kepalanya. Sebab apa tuan-tuan? Semuanya datang daripada dalam. Udah tahu maksiat itu kotor, ramai juga yang buatlah maksiat. Ramai tahu solat itu wajib, tapi sayang ramai tinggalkan. Tak kisah tuan-tuan. Waktu dia nak mati baru dia nampak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kita. Ada seorang anak muda, mak rempit. Di Malaysia ni terkenal dengan mak rempit. Atas Singapura ada ke tidak? Rempit-rempit masuk laut. Macam panjang jalan dia. Di Malaysia rempit dari Johor sampai Kuala Perlis. Berapa ribu batu. Tu orang Singapura banyak yang motor laju kat macam boom. Oh, macam jalan bapak dia. Teman-teman motor orang Singapura dia banyak buat motor laju salah tu. Saman tak bayar. Nanti saya jadi menteri nanti, saya mana motor tak bayar saman, suruh tunggu kat port jambatan tu cukup. Bayar dulu duit. Atau bayar dulu duit deposit $1,000 Singapura. Kau laju-laju lah. Kau mati tanggung sendiri. Gurau tuan-tuan kan. Tuan-tuan, ramai anak muda tadi, satu malam dia rempit, dia langgar roundabout jalan bulatan tu. Masuk hospital di Perlis. Tahu Perlis? Utara Malaysia. Kawan saya doktor pakar unit kecemasan. Kaki dia dah gini dah. Maknanya ambil gunting kulit je.
kedebum. Gunting paha, pish, kedebum. Tak boleh buat apa dah. Sebab dah hancur dah. Dia langgar divider, kau boleh langgar. Tapi tuan, ibu-ibu, bapa-bapa tahu tak? Budak tu baru tingkatan 4 tersilap saya, 16 tahun. Darahnya dah tak bau hanyir. Tapi darahnya semuanya bau minuman keras. Waktu bila dia tu, kawan sedok dia pesyarah terkenal juga di Malaysia. Dia kata, nak mengucap nak la ilaha illallah. Apa dia kata? Tak boleh. Tuhan tak bagi. Tuhan tak bagi. Mulut jahat Tuhan tak bagi. Bila berhenti dah mesin tu. Kawan saya menangis. Bukan anak dia pun. Bukan anak saudara dia. Bukan adik dia. Bukan bangsa dia pun. Ni orang belah-belah. Polis tu. Dia orang Perak. Tapi dia menangis sebab dia tak berjaya mengislamkan orang yang nak mati. Tuan faham tak? Kalimah syahadah paling kurang kena mengucap 2 kali. Satu, ketika kita dilahirkan boleh diwakili oleh orang yang datang sambut kita. Yang kedua, bila nak habis nafas sakratul maut tu dah ending, waktu itu orang boleh wakil sebut suruh kita sebut. Dan tak boleh pakai wakil tersebut. Yang boleh pakai wakil, masa baru beranak boleh pakai wakil. Bapa ambil Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu mengucap. Budak pun, iya ibu, anak saya baru 7. Anak saya baru 7. Yang besar, yang sulung 16 years old. Yang paling kecil, bukan bongsu, yang paling kecil, ya. Yang ketujuh 3 years old. Sepatutnya 9 mengandung, tapi 1 gugur, yang 1 meninggal dalam perut 4 bulan setengah. 9 orang lah. Itu datang ceramah Singapura. Kalau tak datang ceramah lagi ramai, 19. Ni malam ni tidur seorang-seorang, bini tak bawa. Macam mana nak beranak? Anak saya tengok, kita nak wujudkan ruh Muhammadiyah, ruh spiritual sunnah Nabi, mudah saja. Dapat anak, azan. Anak ni, dia ni milik siapa? Ingatlah, kan? Lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah anakmu yang cantik, subhanallah, itu Allah yang punya. Tolong kita ni amanah. Ambil anak teriak ni, pegang anak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya rasa tak ada anak saya bila saya azan, mungkin suara bapak dia sedap kot. Anak tu gini. Kata nurse kenal saya lah, sebab saya ceramah kat auditorium Ustaz Sungai Buloh, ya. Jadi orang kenal saya. Amboi, dengar suara bapaknya sedap. Kata, diam. Tadi bukan mic, kita kotuk-kotuk tak. Ni Ustaz, tengoklah suara bapaknya. Kan? Tak ada anak boleh teriak. Saya enduikan anak. Ruh sunnah. Masukkan ruh. Korang kaya macam kata besar, rumah mahal, kondo 5-6 biji beli. Kereta, kapal semua ada. Boat ada. Motorboat ada. Steamboat pun ada. Tuan-tuan, tapi ruh kalau tak ada, tuan-tuan, no happiness. Kita boleh beli rumah banyak, but kita tak boleh beli happiness. Kita tak boleh beli kebahagiaan. Malaikat ada ruh Muhammadiyah, yakni ada cahaya spiritual. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tangguh anak pun kadang-kadang kalimah Rasulullah, anak boleh release tension. Tuan-tuan, anak kalau perlih tadi, dia tak boleh mengucap sebab dia baru minum arak, dia rempit. Kawan saya menangis, tuan-tuan. Doktor, nurse kata, tuan, doktor, kenapa nangis? Aku sedih sangat, aku bukan anak aku, tapi aku rasa salah tak boleh nak Islamkan dia. Hello tuan-tuan, ladies and gentlemen, kalau you boleh tahlil orang mati, tak tahu ke Singapura ni buat tahlil tidak? Ya? Di Malaysia tu ada yang buat, ada yang tidak.
Kita buat tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Mati belum tentu boleh mengucap macam tu. Belum tentu. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis Nabi? Cuba buka dalam kitab 40 Imam Nawawi. Arba'una Nawawi. Ada salah satu hadis dia kata apa? Seorang, misal mafhum hadis. Seorang hamba hidupnya beribadat pada Tuhannya. Jaraknya dengan syurga hanya baki sehasta. Tiba-tiba dalam satu hasta dia buat maksiat dengan Allah. Allah masukkan dia dalamlah neraka. I repeat. Seorang hamba hidupnya melakukan ibadat pada Tuhannya. Dia dengan syurga tinggal sedepa atau sehasta. Tiba-tiba dalam sehasta dilakukan maksiat dengan Tuhannya. Akhirnya sebab sehasta maksiat, Allah masukkan dia dalam neraka. Seorang hamba dalam hidupnya buat maksiat belaka. Neraka dengannya tinggal sehasta. Tiba-tiba dalam sehasta dilakukan amal ibadat, Allah masukkan dia dalam syurga. The meaning of atau the moral story is, tak ada masa kita nak buat jahat. Yang rajin masjid, teruskan rajin. Jangan hot chicken shit. Yang rajin datang masjid, datang. Jangan kata yang tak datang. Mana tahu yang tak datang, tak pernah datang, tak pernah semayang. Tiba-tiba besok dia nak mati, dia datang semayang kat masjid. Maghrib ada, dengar kuliah maghrib, dengar forum pula malam ini. Orang Semenanjung mari, Datuk Noh Gadut mari, Sakcarin mari. Dia tak pernah mari. Malam ni kita nampak dia. Besok dengar kata aksiden kat depan. Allah masukkan dalam syurga. Why? Because of ending kehidupan dia. Mulut kita bukan mulut hukum. Mulut kita bukan mulut hakim. Mulut kita bukan mulut peguam bela. Mulut kita adalah mulut kita ni kata dekat diri sendiri. Apa Imam Syafi'i kata? Jadilah kamu orang yang warak. Anak murid kita, wahai Imam Syafi'i, macam mana warak? Mudah aja warak. Anggaplah bagaikan kamu ini yang sedang sakit tenat. Orang yang sakit tenat, dia tak fikir dah sakit orang. Dia nak lepas sakit dia dulu, dia nak sihat. Dan dia tak sempat nak ngumpat, nak mengata ke orang. Sebab dia takut dia mati lepas tu. Tuan-tuan, impian orang kesakitan hanyalah satu impian. Apa dia? Kesihatan. Impian orang yang sakit hanyalah nak sihat. Tapi impian orang yang sihat, banyaklah impiannya. Kejap-kejap Hollywood, kejap-kejap Bollywood, kejap-kejap plywood, kejap-kejap Tigerwood. Tuan-tuan, banyak duit, impian dia banyak, duit dia banyak, gedebom. Inna lillah, dia tak perasan dia sakit duduk hospital sebulan. Kau tunjuklah duit berketul-ketul daripada Pak. This is your money, our money, Pak. Dia tengok malaikat, tengok anak kamu kurang ajar, bawa duit depan kamu, tengok. Bila dia nazak, bila dia koma, Allah videokan. Tengok anak awak sedang main karaoke kelab malam dekat tepi pantai, dekat Woodland. Kamu tengok Woodland juga, Tigerwood, Bollywood. Ada dekat Wood sini pun, Lanewood. Tengok. Dia koma. Orang yang koma ni, satu akan tunjuk dia apa dia buat jahat dulu. Sebab tu pergi bisik kat orang koma, belum full stop, baru koma. Dan dalam karangan, kalau barakah dia baik, amat
pergi ke sekolah. Koma, jangan titik. Ni Ahmad pergi sekolah, full stop. Dengan basikal, full stop. Dengan Ahmad, full stop. Tak boleh. BM dia jatuh. Bagi tahu orang sakit. Jumpa dia. Bang. Nabi, bila mati ibu-ibu, mati di riba isterinya. Nabi, bila mati atas riba isterinya, diminta Aisyah sugi giginya. Diminta Aisyah sikat rambutnya. Diminta Aisyah basahkan kepalanya. Lalu Nabi diwafatkan oleh Ilahi. Menangis. Kita mati tak ribu jururawat. Samsing yang lelaki. Naik motor laju ke debu. Cik. Tengok jururawat sebelah. Yang ke bini. Tuan-tuan tengok. Hidup sampai macam itu. Asal hidup orang. Tuan-tuan, seperti saya kata ulang balik. Bagaimana hidup kita kalau tak nampak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak nampak you adalah milik Allah. Saya ulang balik. Dari itu janganlah sombong, janganlah riak serta iri hati. Dunia hanya pinjaman sementara. Akhirnya kita kembali kepadanya jua. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Masuk kubur, dipukul, dipalu, every ready. Barulah ia sedarkan diri. Cuba bayangkan tengok. Hidup di dunia tiada bererti. Akhirat di sana sangatlah rugi. Kan? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 apa? 60 tahun dah meninggal. Terkedarah, gula, kicing manis, makan garam banyak, darah tinggi. 60 tahun dah meninggal. Ini dia cerita. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Adik-adik yang muda ni kita nampak. Budak-budak muda perangai dia jenis gila-gila. Asyababu syu'batum minal jununi. Anak-anak muda sifat dia jenis gila-gila. Naik motor laju, budak muda. Lawan racing, budak muda. Mengorak lebih, anak muda. Yang merapu menyanyi pun budak muda. Apabila kau kata kau cinta aku, ku terkedu terdiam tak tahu mana nak tuju. Benda lagu tu. Nak gila babi dengarnya. Ini cinta remaja, cinta di muka buku. Tentang lagu bawa pada orang rosak. Cuba. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Tak rasa juga. Tuan-tuan ni contoh. Tengok tuan-tuan. Rumah tangga. Rakyat Singapura jadi baik kalau ahli keluarga orang Singapura adalah keluarga yang baik. Kalau bapaknya ada pepatah orang Melayu kata, kencing berdiri, anak kencing berlari. Tengok. Kencing berdiri. Orang Melayu ramai fail bak kencing. Ni aku buka kitab kencing pula ni. Ramai orang Melayu kencing berdiri itu khilaf. Tapi tak khilaf, jangan kencing orang nampak kita kencing.
public toilet yang kita buat kat masjid, ada masjid yang pergi buat, saya runtuh masjid saya. Saya imam masjid daerah 8 tahun di Kuala Selangor. Saya mesyuarat, saya kata tidak boleh buat kencing berdiri depan orang. Kencing berdiri khilaf, tapi kencing depan orang tak khilaf. Tak boleh. Sebab Nabi kalau nak kencing, dia mesti hilang daripada kami. Kami tak tahu Nabi duduk di mana dia kencing. Kita senang buka zip, angkat tu dia macam paip bomba, runtuh dinding, punya laju. Orang tengok tu dia. Pergi haji, saya bawa jemaah haji dah 3-4 tahun, saya tak tahu saya pergi. Pakai kain ihram dekat airport KLIA, buka kencing tembak batu, confirm dia patah balik. Betul tak tidak? Nak kencing berdiri boleh. Pertama tak boleh depan orang. Yang kedua, biar air kencing jatuh lubang tu lebih bawah daripada kaki kita, baru tak kena. Contoh kita kencing atas tebing. Tebing, ini kita di tebing. Orang tak ada. Angkat, zash. Dia tak nak balik, kau nak balik lari kita. Kencing, gitu. Dia ni kencing apa? Doraemon ni kencing ke? Tapi kalau kencing, bol tu betul pinggang kita, confirm kain kita najis. Yang tu kadang-kadang ceramah banyak sangat, kadang-kadang terlupa nak beritahu adat kencing dekat mangkuk. Tak boleh. You tanya mana-mana orang, dari hukum tak boleh. Kencing berdiri khilaf. Tapi tak boleh tunjuk depan orang. Ini contoh. Sebab tu dia kata, orang dulu kata, bapak kencing diri, anak kencing berlari. Betul? Anak pakai pampers, kencing lari. Betul tu? Tu budak kecil, takkan bapak berlari macam tu. Tuan-tuan sekalian, ini faktor pendidikan. Tengok Nabi. Tengok Nabi kan. Nabi ni seorang sahabat perempuan. Dia ni kecil lagi. Kecil. Dia memang muda. Bila dia datang rumah dengan bapak dia, datang rumah bapak dia, dia pakai baju warna-warni. Cantik. Apa ni buat? Cantiknya baju kita. Aku bangga dia puji aku. Aku seronok Nabi puji aku. Tengok Nabi kan? Dia suka budak-budak. Dia suka puji budak-budak. Nabi bersikap tak jumpa dalam hadis kata Nabi tengking budak. Allah, lemah kita kan? Nabi kata kalau dia tak semayang, jangan tengking. Ambil rotan, katok terus. Jangan marah. Zash! Aduh. Semayang tak? Tak semayang. Kita banyak tengking, tapi kurang rotan. Nabi suruh rotan, bukan tengking. Sebab tengking tu sakit ulu hati tu. Bila datang appendix, gastrik. Tapi kalau piak, terkejut kan. Kenapa bapa rotan air? Apa aku tak rotan sebab hang tak semayang. Boleh buat tuan-tuan? Nabi kata kalau nak rotan anak under or below 15 years old. Mana from 14, 13, 12, 11, lebih kurang lah 10, 9, 10 to 14 rotan. Ini contoh dah insyaAllah. Contoh sekalian. Maknanya masa pun memang bermakna. Dah 7 suku. Ya. Saya pun tak boleh nak panjang-panjang. Tapi insyaAllah kesimpulannya tuan mudah saja. Tengok. Apa Nabi kata? Nabi SAW sebut dalam hidup kita sebagai seorang yang dikatakan Al-Amin. Hidup Nabi diberi gelaran Al-Amin. Sebab apa Al-Amin? Jangan cerita dari ketokohan kepimpinan Nabi. Cerita Nabi dalam rumah tangga Nabi. Yang pertama, Amin Nabi itu, yang pertama, Nabi ada akhlak mulia. Amin. Nabi ada akhlak mulia. Akhlak inilah yang menjadi role model. Kita tak nak kata role model, kita tak nak kata ikon. Kita tak nak kata apa ni, diva tak payah tu mengarut tu, ada unsur-unsur kehinduan. Tapi nak bagi tahu, Nabi contoh teladan akhlak Nabi. M,
pada Nabi itu, kesimpulan kita berpetang ini ialah muttabi'un. Nabi berjiwa jadi pengikut. Nabi muttabi', Nabi ikut Allah. Bila kita tengok kalau Nabi ikut Allah, maka turun ayat Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu akbar. Hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu kata dekat kaum kamu, umat kamu, hamba aku, kalau you all cintakan Allah, kamu kasihkan Allah, fattabi'uni, kamu wajib ikut cara hidup aku. Kamu akan dapat dua level. Allah sayang. Bila ada orang sayang, kita buat apa pun orang maaf. Understand? M. Yang kedua I. Yang ketiga istiqamah dalam hidup kita. Tuan-tuan, yang baik istiqamah ibu-ibu, dan yang hujungnya N ialah an-nushah. Dalam hidup kita, akhlak baik, kaki ikut benar yang baik, istiqamah, kita bercakap pun orang boleh dengar cakap kita, insya-Allah. Kalau bapa jenis tak semayang, tegur anak tak semayang, memang tak jadi semayang. Kalau mak pakaian pun teruk, nak marah anak pakai teruk, memang dua-dua teruk. Ini contoh-contoh. So insya-Allah cukup sekadar itu. Dah 7 suku, ada 17, dan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Mana untung tuan-tuan, saya respect tuan-tuan, boleh buat ceramah pada setengah hari, petang sampai malam. Malam ni saya pitah mana entah bawanya Cikgu Ahmad. Saya pun tak kala duduk ceramah kat tengah laut aku pergi. Aku pun tak tahu kat mana ceramah sebenarnya. Ikut je Ustaz, ikut je, jangan cakap banyak Ustaz. Aku pun ikutlah malam ni. Besok pagi ada forum dengan Datuk Noh pula. Datuk Noh Gaduk yang malam ni juga. Tak tahu lah pun majlis mana tuan sekalian. Yang penting sokonglah majlis ilmu. Tuan-tuan, siapa belum pernah pergi haji, pergi Madinah, angkat tangan. Angkat tangan kuat sini. Siapa yang belum pergi Madinah, angkat tangan. You ramai pergi ya? Bagus ya. Yang belum pergi Madinah, yang pergi Madinah, boleh pergi tak tahu ke yang dah pergi? Siapa dah pergi tadi? Angkat tangan, siapa dah pergi Madinah? Yang dah pergi Madinah, angkat tangan. Boleh pergi tak tahu ke? Tak boleh. Nabi kata Raudhah atas muka bumi ni, Raudhah syurga ada dua. Raudhah Nabawi dekat rumah aku dengan membar masjid aku, situ namanya Raudhah. Yang kedua, Raudhah satu lagi, barang siapa yang datang majlis ilmu, dia dapat Raudhah Al-Jannah fi majlisil ilmi, dalam majlis ilmu pengetahuan. Lepas tu doa, ya Allah, sejam 2 jam aku duduk, ampunkan dosaku, insya-Allah tustajab du'aukum ila Allah au indallah, diampunkan, diterima, dijawab oleh Allah doa orang duduk dalam Raudhah tersebut. Wallahu alam. Jumpa lagi. Yang baik itu Allah, yang lemah itu sampai daripada saya sendiri. Insya-Allah moga-moga tutup cukup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.